Berpuasa di bulan Ramadan adalah tuntutan rukun Islam yang ketiga. 30 hari dilengkapi dengan ibadah wajib dan sunat yang digandakan pahalanya. Selama sebulan Ramadan, umat Islam akan berpuasa setiap hari dari terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Selama berpuasa, mereka harus menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara lain yang membatalkan puasa sehingga tiba waktu berbuka. Namun, pelbagai persoalan yang timbul dari segi hukum dan pelaksanaannya dalam kalangan umat Islam. Jadi, jom kita saksikan topik perbincangan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali bersua kita di NS Now hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari 18 Mei 2018 bersamaan 2 Ramadan 1439 Hijrah. Pastinya bersama saya Syahira Izzati Yaakob dan rakan penyampai. Dan saya Priya Tarishnivasa. Teruskan ikuti perkembangan di laman sosial kami di Facebook, Instagram, Twitter menerusi My NS Digital. Dan juga layari laman sesawang kami di www.nx.digital. Banyak program dan juga segmen-segmen menarik akan dikongsikan kepada anda. Baiklah Syirah, kita dah tengok video tadi. Betul. Kita akan berbincang mengenai berpuasa dan kita juga ada tetamu istimewa yang akan menjelaskan secara terperinci dan berkongsi berkenaan topik kita pada petang ini. Tapi sebelum kita pergi pada topik perbincangan kita Syirah. Ya, Priya. Priya nak tanya, bagaimana Syirah boleh kekal aktif ataupun bertenaga sepanjang hari ketika berpuasa di Syirah? Kekal aktif sepanjang berpuasa. Nak kata Syirah ada tips tertentu tu tak, tapi Syirah memang mewajibkan diri Syirah untuk bersahur. Paling tak pun makan sikit, minum sikit. Okay, good to go. Good to go, exactly. Okay, Syirah, boleh Betul, kita perkenalkan. dan kita nak ucapkan selamat datang kepada Da'i Said Shah Ikmal, Said Muhammad Saiful Jamalullah atau lebih dikenali dengan nama glamournya. Da'i Said, Assalamualaikum. Sihat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Priya nak tanya lagi first soalan ni. Okay, mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai sejarah berpuasa di kalangan umat Islam. Bagaimana ia bermula? Mungkin boleh bagi background sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. So, terima kasih kepada pengacara kita, alhamdulillah. Jadi definisi ataupun sejarah mengenai puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman, telah dituliskan kepada kamu untuk berpuasa sebelum kamu itu adalah kaum-kaum yang berpuasa. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dalil yang pertama. Yang kedua, Allah menjadikan puasa di saat Allah menceritakan ketika mana Allah bertanya kepada akal. Allah tanya kepada akal, siapakah kamu? Maka akal menjawab, engkau Tuhan aku dan aku hambamu. Tetapi Allah bertanya pula kepada nafsu. Nafsu ni kalau ulama definisikan di antara lutut dan pusat, di antara pusat dan lutut ini kedudukan nafsu di dalam tubuh badan. Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah kamu? Maka nafsu menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Nafsi, nafsi wa nafsak, nafsak. Maka Allah mendengar perkataan nafsu, Allah mengambil nafsu, mencampakkan dia ke dalam neraka Jahannam selama 100 tahun. Selepas 100 tahun Allah angkat kembali nafsu. Maka Allah tanya kembali, siapakah engkau? Jawab sama juga, ana nafsi, aku, engkau. Letak lagi dalam neraka. Angkat, tanya balik. Jawapan yang sama, aku, engkau. Maka Allah Ta'ala memerintahkan nafsu untuk berpuasa. Jadi, selepas berpuasanya nafsu kita ni barulah tunduknya nafsu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya, Allah nak kita ini takwa. Allah nak tengok kita ni tunduk diri kita. Di saat Allah mencabutkan setan, diikat, Azazil, Iblis dan sebagainya diikat, dan Allah membiarkan kita bersama nafsu. Jadi nak tengok kita masuk bulan Ramadan sama tak dengan bulan yang lain. Kalau sama juga mungkin
mungkin bukan salah setan, salah kita sendiri. Ya, betul. Itu sahajalah definisi ataupun sejarah puasa. Baik, Dai, setiap ibadah termasuk berpuasa menuntut kita selaku umat Islam untuk berniat. Jadi kita nak tanya, ada kadang-kadang kita ni terlupa berniat sebelum berpuasa. Macam mana tu agaknya, Ustaz? Sebab puasa, rukun puasa adalah pertama niat. Dalam hadis Nabi dalam kitab Arba'in Nawawi, Imam Nawawi sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu perkara berlandaskan dengan niat. Contoh kalau kita sembahyang Allahu Akbar tak niat, maka sembahyang tak sah. Zakat tak berniat, pergi haji tak berniat. Pergi haji, pergi Mekah semata-mata nak melancong. Pergi buat ihram, pergi tawaf di Kaabah, berupa balik pergi buat apa? Haji sajalah, nak tengok Kaabah warna apa, nak pergi selfie, maknanya niatnya lain. Begitu juga dengan puasa, kalau kita tidak berniat di saat kita nak puasa esok, maka puasa kita tidak sah. Itu yang pertama. Dan puasa juga kena al-imsak, menahan diri daripada naiknya fajar sampailah terbenam matahari. Jadi kalau tak niat dalam bulan puasa, maka tak sahlah puasanya. Ini dalam Ramadan. Adapun kalau puasa sunat, puasa Sya'ban, puasa Rejab ataupun puasa Isnin Khamis, contoh kita kadang-kadang kalau kita puasa sunat ni mana ada sahur, kadang bangun pukul 7 nak pergi kerja, rasa nak puasa dah. Maka Nabi SAW pernah ketika Aisyah radhiyallahu anha tak dapat masak pagi, mungkin dalam pukul 8 macam tu, Nabi berniat, aku nak puasalah. Maka kalau puasa sunat dibolehkan. Adapun puasa wajib tidak boleh. Maksudnya kalau kita terlupa berniat di bulan Ramadan, puasa kita tidak automatik sah. Tidak sah. Okay. Sebab itu kadang-kadang orang puasa, orang berniat sebulan terus. Sebulan, betul. Itu orang kata selamat sikitlah puasa ataupun niat sebulan terus. Mungkin boleh ceritakan sikit apakah hukum-hukum terlibat ketika berpuasa? Mungkin ada yang mengatakan tidak boleh berberus gigi. Mungkin boleh ceritakan sikit. Selain itu ada apakah hukum-hukum terlibat? Kalau saya berus gigi lah. Kadang-kadang orang cakap kalau masuk bulan Ramadan ni, bulan puasa ni tak boleh nak berus gigi kan. Sebab Allahu jami wa yuhibbul jimal. Allah ini cantik dan mencintai ataupun menyukai benda yang cantik. Cantik ni cantik gigi, bersih gigi. Jadi kalau kita gosok gigi ni bukan kita makan ubat gigi kan? Ada orang gosok gigi dia makan ubat gigi. Ada. Jadi makan ubat gigi kan? Kalau makan tu batal lah. Tapi kalau gosok pelan-pelan di luar kawasan kerengkung, tak ada masalah. Sebab Islam ataupun beribadah ni senang, yusra, senang. Jangan kita meremehkan. Bila masuk bulan Ramadan, tak apalah, tak payah gosok gigi. Kawan kat sebelah bau macam macam tu, gosok hidung lah. Okey, jadi ada ke tempoh ataupun waktu-waktu tertentu yang kita sebenarnya tak boleh gosok gigi? Sebab kalau ikutkan kepada dulu-dulu lah waktu belajar, orang kata sebelum tengah hari dah kena gosok gigi apa benda semua, betul ke benda tu? Ada petua ke apa? Macam tak pernah dengar pun. Tak ada. So maksudnya kalau bila-bila masa pun waktu boleh. Hari berpuasa tu kita boleh. Tapi selalu orang gosok gigi pagi lah. Pagi dan sebelum tidur. Kan? Tak ada pun orang gosok gigi setiap sembahyang fardu nak gosok. Subuh gosok, zuhur gosok, hancur gigi. Gitu. Okey, kita nak ambil beberapa soalan daripada Facebook yang kita petik dari Nur Hazikah Zainal Abidin. Soalan dari penonton setia Anak Now lah. Okey, kewajipan puasa kepada ibu mengandung. Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bayi yang dikandung mengecut dalam rahim kerana tidak dapat nutrien yang mencukupi rentetan si ibu berpuasa. Jadi apa hukumnya atau macam mana? Nur Hazikah Zainal Abidin. Betul. Okey, baik. Kalau seorang ibu yang mengandung ataupun yang nak menyusukan bayi, asal kepada hukum dia berbuka puasa, tak boleh. Tak boleh. Tetapi kalau ada sebab, contoh yang tadi sampai kecut rahim, ataupun kalau dia nak susukan bayi, contoh kalau dia tak makan, disusu bayi, jadi dia lapar. Macam lapar. Jadi hukum dia membuka puasa diharuskan. Diharuskan. Contoh, macam kita bermusafir balik kampung nanti hari raya Aidilfitri, kita diharuskan untuk berbuka puasa. Adapun kalau sekarang kita tengah sembang-sembang tu saya makan, ini haram. Berbuka secara sengaja hukumnya haram, tetapi berbuka dengan asbab menyusukan, bermusafir, ada satu lagi terlihat orang lemas.
Nampak orang lemah, oh tolong kita, oh aku puasa, biarlah dia mati. Tapi kita diharuskan berbuka puasa, terjun selamatkan orang yang lemas. Jadi kepada ibu-ibu yang mengandung ataupun ibu-ibu yang ingin menyusukan anak, Islam itu senang. Bukalah puasa dengan sebab untuk menjaga si anak, si bayi dan menjaga kandungan di dalam perut, di dalam rahim. Itu saja. Baiklah Dai, kita nak berhenti berehat seketika. Kejap lagi jangan ke mana-mana, kami akan teruskan bersama topik kita hari ini. Siapa Umar? Siapa Umar? Siapa Umar? Umar. Sistem pendidikan tinggi kini berada di posisi 25 terbaik dunia. Memecah tembok menjadi kalangan 100 universiti terbaik dunia. Di ASEAN, kita hampir sapu habis semua kedudukan. Dan Malaysia juga kini dalam kelompok 1% universiti pendidikan terbaik dunia. Jadi, mengapa perlu keluar negara sedangkan Malaysia mempunyai kelas, gah dan aura yang tersendiri di pentas antarabangsa? Umar ke arah sistem pendidikan bertaraf dan berkelas dunia. I merupakan program di bawah Redesigning Higher Education yang membolehkan penuntut IPT menimba pengalaman di industri bagi mengukuhkan pemahaman teori dan konsep dengan mengaplikasikannya di alam pekerjaan. Program menimba pengalaman industri selama 1 tahun hingga 2 tahun yang memberi penekanan lebih kepada kemahiran dan pengalaman industri, memberi peluang kepada graduan untuk memperolehi pendapatan sambil belajar serta akan meningkatkan kebolehpasaran graduan. 7 universiti awam telah menawarkan 2U2I. Bertemu kembali. Okey, kita nak tujukan lagi soalan daripada penonton tegar kita NX daripada Facebook. Yang ini daripada Amirah Adlina. Apa hukum berpuasa bagi orang yang kena masuk darah? Dia dikira berpuasa ke macam mana? Kes ni boleh tak dikatakan emergency sebab dia punya tahap tu balik tunggu raya dah? Okey, terima kasih kepada Amirah Adlina. Okey, mengenai masuk darah daripada kulit ataupun kita cakap anggota lina, luaran ni lah. Tidak batal sebab bukanlah contoh orang cucuk masuk dalam tangan terasa kat kerengkung. Tak ada pun kan. Jadi tidak menjadi masalah mengenai orang yang berpuasa ingin cucuk, ingin ambil ubat. Kalaulah ubat tu dia cucuk sini, tiba-tiba rasa kat kerengkung. Macam, sedapnya. Itu baru batal. Macam orang aimo. Masuk aimo tak apa, kat mata. Tapi kalau masuk tu rasa kat tekak habis semua, sedapnya. Itu batal. Jadi, kalau nak cucuk di badan, kat mana-mana sekalipun, tidak terasa di kerengkung, maka tidak mengapa dan tidak batal dia punya puasa. Tapi macam setengah orang cakap, kalau kita masukkan apa-apa di rongga-rongga terbuka, batal? Tak batal. Sebab rongga ni kalau nak ikutkan, habuk pun boleh masuk dalam rongga kita. Jadi tidak menjadi masalah. Baiklah Dai, kalau soalan seterusnya, andai kita bersahur di Malaysia dan kita naik flight pergi luar negara, bagaimana dengan waktu berbuka kita? Adakah kita ikut tempat di mana kita bersahur ataupun di tempat yang kita landing tu? Kita landing. Tempat kita landing. Kita landing. Sebab kita menahan diri daripada naiknya fajar hingga terbenamnya matahari. Contoh, kita keluar daripada, contohlah jauh sikit, Mesir. Okey. Mesir, naiknya fajar, kita keluar pagi tu naik flight sampai Malaysia, confirm pukul berapa pukul contohlah malam. Kita bagi kita kena kira pada waktu Malaysia. Malaysia dah azan, kita ikut waktu Malaysia. Macam saya balik Jakarta lah. Kadang cepat 1 jam. Jadi kita sampai landing kalau azan masa tu, walaupun Indonesia belum azan tapi Malaysia sudah azan, kita ikut waktu Malaysia. Tapi kalau azan kat Malaysia sini lambat tapi dia dah berpuasa ketika berlepas, bukankah tempo dia berpuasa tu lagi panjang berbanding dengan di Indonesia ke macam mana? Maknanya puasa ni bukan ikut masa, bukan ikut jam, tapi ikut naiknya fajar, terbenam matahari. Walaupun berbeza negara, macam tu. Walaupun contoh di Mesir itu masih siang, tapi sampai Malaysia dah nak buka puasa. Kita ikut masa di Malaysia. Wallahu a'lam. Bagaimana boleh pendapat Dai tentang bilangan rakaat solat tarawih? Ada yang buat 8, ada yang buat 20. Macam mana boleh terangkan? Itu masalah juga tu, kadang bergaduh kan. Pakcik-pakcik kampung lah bergaduh. Nak buat 8, nak buat 20. Tak kisahlah. Janji sembahyang tarawih. Nak buat, saya dulu waktu ketika saya belajar di Yaman. Di Yaman saya belajar. Kami sembahyang 100 rakaat sembahyang tarawih. Tak ada orang pun nak gaduh. Tak ada bergaduh pun. Nak sembahyang 100 rakaat sembahyang.
tak kuat lah setiap hari 100 kan. 60 je sebab 100 tu macam nak pecah lah lutut kan. Jadi perbahasan mengenai sembahyang tarawih, nak buat 8 boleh, nak buat 20 pun boleh, nak buat 60 boleh, nak buat 100 pun boleh. Janji sembahyang tarawih. Tak adalah lebih afdal 8, lebih afdal 20. Memang tak ada. Lebih banyak lebih baiklah. Baik, soalan seterusnya dari kita ambil daripada penonton Facebook kita. Soalan dari Alice Eliza, sedap nama. Okey, adakah batal puasa bagi orang yang sedang dialisis masuk air dalam badan? Apakah hukum berpuasa kepada mereka? Adakah maksudnya wajib? apa tu? Masuk air dalam badan? Dialisis. Buah pinggang. Buah pinggang. Yang Dia clean buah pinggang tu. Dia masuk air dalam. Dia kalau masuk air dalam buah pinggang itu dia masuk tu melalui mana? Dia macam tadilah macam masuk dalam Injection. macam Tak ada masalah. Tidak masalah. Kalau masuk ke kerongkong telan batal lah. Begitu juga dengan muntah. Muntah masukkan sesuatu dalam ni apa telinga, hidung dan sebagainya lah. Tapi kalau masuk daripada luar ke dalam badan tak batal. Tak ada masalah. Ini soalan yang agak sensitif sikit. Silakan Priya. Bagaimana pula dengan hubungan suami isteri pada masa waktu masuk subuh? Adakah mereka perlu teruskan berpuasa? Apa tu maksudnya? Suami isteri yang melakukan persetubuhan dari malam sehingga ke waktu kita bersahur. Macam mana tu, Dai? Okey. Dia berlakukan persetubuhan waktu bulan puasa, waktu menahan diri. Ataupun malam hari. Malam hari nak masuk ke subuh mungkin tak sempat mandi wajib ke atau macam mana? Boleh kita boleh ambil dari setiap aspek lah. Tak kisah. Belum kahwin lagi. Okey. Kalau bersetubuhan di siang hari maka tak boleh. Di situ terbatal dan perlu ganti. Perlu ganti selama 2 bulan. Berturut-turut. Jadi kalau orang yang waktu sahur lah, waktu sahur tu sampai masuk imsak, dia dah tak bersetubuh tetapi dalam keadaan berjunub, jadi tidak menjadi masalah, terus kita berpuasa. Maknanya syarat untuk berpuasa bukanlah perlu bersih daripada 2 hadas. Tak. Maknanya dia berpuasa dalam keadaan hadas besar, tak ada masalah. Ataupun berpuasa dalam keadaan tak ada wuduk, tak ada masalah. Jadi puasa tu pastikan menahan diri. Tidak makan, tidak masukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka dan sebagainya lah. Jadi kalau bersetubuh di siang hari, tentu sekarang lah pukul 4 petang ni. Jadi hukumnya haram dan perlu bayar ganti puasanya selama 2 bulan. Berturut-turut 60 hari. Contoh, hari ni dia nak ganti balik. Satu hari dia melakukan kesalahan bersetubuh, maka lepas habis Ramadan dia kena ganti selama 60 hari. Hari pertama dia puasa, hari kedua tak puasa, hari ketiga puasa, tak boleh. Dia akan start daripada 1 balik. Maknanya kena berturut-turut 1, 2, 3, 4. Dari 1 tak 1 dia jadi kosong balik. Maknanya syarat untuk mengganti balik puasa dalam keadaan membayar bersetubuh di bulan Ramadan perlu berturut-turut. 1, 2, 3. Itu tertakluk kepada lelaki saja. Perempuan macam sama juga. Sama juga. Okey, Priya. Okey, Dai, kita dah sampai penghujung rancangan. Mungkin boleh berceritakan sikit apa pesanan bagi umat Islam di luar sana yang untuk menjayakan bulan puasa ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kepada para penonton, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan juga telah diturunkan Al-Quranul Karim. Jadi memperbanyakkan baca Al-Quran, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan salawat Nabi, dan mudah-mudahan perkara tersebut menjadikan kita orang yang baik, yang soleh, dan mudah-mudahan keberkatan Ramadan pada kali ini bila kita keluar Ramadan kita baik juga macam bulan Ramadan. Kadang-kadang kita masuk bulan Ramadan tu kita jadi macam berlaku soleh lah sikit, solehah lah sikit. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Ramadan ini bukanlah satu laluan masuk Ramadan je baik, keluar tak baik. Mudah-mudahan Ramadan ini berkat Ramadan berterusan sampailah kita mati insya-Allah. Amin insya-Allah. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Sekali lagi kami di NS mengucapkan terima kasih dan juga selamat berpuasa kepada Dai. Terima kasih. Baiklah, sekian sahaja dari saya Priya Tarshini Basu dan saya Syahira Izzati Yaakob. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Bye. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala.